ke-55 ahli panel. Okey, dipersilakan. Okey, untuk yang pertama saya mulakan dengan panel kita yang pertama, Sharifah Nur Hayati. Okey, Yati boleh? Benda dia Ustaz. Ucapan dia. Ucapan nasihat ataupun mungkin ada ucapan kepada orang yang telah mendoakan kepada kejayaan Yati sendiri, sama ada ahli keluarga ataupun para guru. Yang paling utama sekali mak ayah yang duk kena putus pun doa. Yang hari-hari doa supaya mudah belaka masuk ilmu. Dan saya rasa memang doa mak ayah ni yang utama sekali. Yang saya berjaya benda-benda pun berjaya nak periksa benda-benda pun usaha kita sikit je. Tapi yang banyaknya doa mak ayah kita, mak ayah bangun malam-malam semua. Bersyukur benda tu lah. Dan pada cikgu-cikgu juga yang berusaha sama untuk mengajar macam ustaz-ustaz yang ramai juga ustaz-ustaz yang kena mengajar bidang yang di luar bidang ustaz masing-masing. Terima kasih kepada ustaz-ustaz sanggup menimba ilmu jauh-jauh, belajar balik, faham balik semata-mata nak suruh bagi faham ke kami-kami ni. Dan kepada kawan-kawan batch masing-masing pun terima kasih sebab bagi support belajar sama-sama walaupun susah, payah rohok format baru ke, silibus baru ke, rohok nak ngapa ke. Terima kasih untuk semua lah. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih kepada Yati. Okey, kemudian kita pergi kepada panel kita yang kedua, Nur Tasnim. Mungkin ada sedikit ucapan. Okey, Tasnim, 2 minit. Okey, yang pertamanya untuk ucapan saya tujukan pada mak ayah saya lah. Seingat saya kalau waktu saya periksa besar dalam SPM, trial SPM stamp periksa sebenar, kalau saya lah memang pagi-pagi masa periksa tu memang saya akan telefon mak ayah saya untuk minta doa dia orang. Telefon tak ada benda pun macam hello, Assalamualaikum ni, hari ni periksa ni, hari ni periksa FECO. Padahal dia orang tahu dah jadual tu, tapi kalau bagi saya nak dengar suara dia orang, itulah cara saya untuk tenangkan hati saya lah waktu tengah waktu hari periksa tu. Dan juga pada semua guru-guru, ustaz yang mengajar daripada tahun 1 sampai ke tahun 4, terima kasih banyak-banyak. Dan doa-doa orang-orang yang tersembunyi, doa yang saya tak tahu, mungkin doa-doa mereka ni lah yang banyak membantu sampai dapat mumtaz ni. Dan nasihat saya pada semua tahun 4 Bani dan Banak yang memang saya pegang dari dulu, ialah doa. Doa ni sangat-sangat penting. Bukannya doa untuk diri sendiri tapi doa untuk orang lain. Contoh, kalau mungkin banyak mungkin pernah dengar dah saya kata begini masa di ikut-ikut dekat Mahat dulu. Kalau contoh nampak adik-adik tahun 2 tengah periksa SPM, kita jalan nak pergi ke Dewan Mahkam ke, kita nak pergi ke kelas ke, tak selalu pun kalau terdetik dalam hati kita ni, ya Allah mudahkan urusan mereka jawab periksa, bantu mereka. Kalau kita nampak kawan-kawan kita lemah dalam tasmed, dalam pembelajaran dia orang, detik je dalam hati, ya Allah bantu dia, bantu mudahkan urusan dia. Doa ni sangat-sangat penting lah. Doakan untuk orang lain tu bagi saya satu benda yang saya buat seumur dari dulu. Doa secara sembunyi. Doa insya-Allah dengan doa yang kita bagi dekat mereka tu, Allah Ta'ala bantu waktu kita periksa. Ataupun Allah Ta'ala kurniakan kita pemeriksa yang baik. Saya rasa tu je kot untuk nasihat untuk semua tanpa Bani dan Banak lah. Okey, terima kasih Tasnim. Okey, seterusnya panel kita yang ketiga, Nur Aina Syafiqah, sedikit ucapan, 2 minit. Ustaz, maaf tak sekat-sekat sikit. Ucapan terima kasihlah kepada semua mendoakan saya. Terutama sekali mak ayah saya lah. Doa kawan-kawan pun sebenarnya membantu juga. Macam saudari Tasnim cakap tadi, doa ni penting.
Doa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain. Semua tu penting. Uh, itu sedikit lah nasihat saya. Kalau boleh, kami tak daripada awal. Tak daripada sekarang lah. Maksudnya jangan last minute. Sebab kayak gini memang, kalau last minute memang akan sakit lah. Memang sakit. Memang sakit sangat. Okay. Jadi lepas tu kalau boleh lah amalkan benda-benda sunat lah, macam salat duha tu kalau boleh jangan tinggal. Sebab dengan amalan tu pun membantu jugalah salat duha. Yalah. Okey, terima kasih kepada panel kita yang ketiga, Nur Aina Syafiqah. Seterusnya kita beralih kepada panel kita yang keempat, anak soleh lagi pintar, Muhammad Aizat. Mungkin ucapan 2 minit. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azri. Jadi ucapan ni apa dia Ustaz? Nasihat kan? Nasihat. InsyaAllah nasihat yang boleh ataupun pesanan yang boleh saya kongsi kepada sahabat-sahabat, junior-junior semua. Yang pertama kita mesti pertama-tamanya saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang doakan saya dan mak ayah lah. Sebab ketika saya susah ataupun stres study, dok masuk study, dok faham, saya akan telefon kepada mak ayah saya, mengadulah. Mengadu dan minta doa daripada dia. Macam tu lah setiap kali kalau saya dalam masalah. Lepas tu yang pertama kita kena kedapkan berdoa. Kita berdoa jika sebelum puasa tu kita berdoa lah supaya Allah bagi kita kefutuhan, buka hati kita untuk jawab soalan puasa tu. Kalau sebelum puasa, selepas daripada peperiksaan pula, jangan berhenti lagi berdoa. Kita kena berdoa lagi. Berdoa supaya kita bertawakal kepada Allah dan berdoa supaya Allah bukakan, Allah tenangkan tenangkan hati pemeriksa ketah periksa kita tu. Kita faham kalau macam kalau macam contoh pemeriksa ketah periksaan kita tu dalam keadaan dalam emosi yang tidak baik, boleh menjejahkan markah kita juga ketika menanda. Jadi kita doa kepada Allah supaya Allah ni bagi pemeriksa tu tenang ketika menanda ketah jawapan kita tu. Lepas tu kita kena juga berdoa kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kerana bila kita berdoa kepada orang lain ni, kita berdoa kepada orang lain selain daripada kita, malaikat berdoa juga seperti mana kita doa kepada orang tu. Yang mana kita tahu malaikat ini adalah maksum, la ya'sun Allah, tidak ingkar kepada Allah. Jadi bila malaikat doa ni, maka Allah tidak tolak lah. Jadi kita pun dapat apa yang kita doakan kepada orang. Yang kedua cara kita jawab jawapan dalam periksa tu. Kalau boleh jaga tulisan kita, jangan jawab sekadar melepas batuk di tangga lah. Kalau macam contoh saya pun terkejut lah saya dapat muntah. Jujur lah ni Ustaz, saya kata saya terkejut lah. Sebab saya boleh kata ada jugalah soalan-soalan yang tinggal-tinggal sikit-sikit tu, ada juga. Jadi sebab tu saya terkejut. Jadi saya percaya bahawa cara kita jawab jawapan tu memberi kesan kepada emosi penanda ketah kita. Contoh kalau saya masa periksa baru ni, saya guna pembaris buat kotak jawapan guna pembaris lah, comel lah boleh kata. Jadi gitulah cara kita jawab tu, kena kemah, jangan menyerabutkan masa. Ya betul, setuju. Ustaz setuju. Sebagai pengalaman menanda SPM, betul Ustaz setuju lah. Perlu pada kekemasan. Lepas tu dan jawapan kita jangan kopik juga jawapan. Kalau kita contoh dia minta 3 rukun tolak, kita bagi 5. Kalau ada satu salah, boleh backup yang bawah tu. Macam tu lah. Lepas tu yang ketiga, jangan segan untuk bertanya. Ketika dalam kelas ke ketika mana, jangan segan kita nak tanya ustaz ataupun kawan-kawan.
jika kita ni tidak faham satu madah ataupun tajuk, kerana saya sudilah saya bawa satu kata-kata daripada Abdullah bin Abbas yang mana bermaksud ilmu itu didapati dengan lidah yang gemar ataupun suka bertanya dan akal yang suka berfikir. Jadi contoh ketika dalam kelas kita tidak faham satu tajuk tu, angkat je tangan tanya ustaz. Jangan kita malah tanya, sebab bila mana kita nak bertanya ni macam-macam cabaran, macam-macam syaitan bisik je kata jangan tanya kayak gini, orang tahu dah yang mu ni tak pandai. Kata tu syaitan apa semua tu. Bila mana kita bertanya ni, jangan ingat kita seorang je tak faham. Kawan-kawan belakang kita tu ada kot tak faham tapi dia malu. Jadi kita akan membantu dia insya-Allah. Macam tu. Jadi jangan segan bertanya lah. Kalau dalam kelas ataupun kelas online pun sama je. Jangan segan bertanya. Itu saja daripada saya Ustaz. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Ustaz-ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak saudara Mak Izzat di atas ucapan seperti. Jadi seterusnya kita beralih kepada panel kita yang terakhir. Mas, mungkin ada sedikit ucapan 2 minit Ustaz peruntukan. 2 minit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mula sekali terima kasihlah kepada semua asatizah yang memerah keringat, yang memerah otak, memerah tenaga untuk mengajar, untuk cuba kawan-kawan macam-macam halangan pun cuba juga, usaha juga biar habis silibus, biar faham, menyediakan latihan, menyediakan otak, buka kaunter 24 jam tanya. Macam Ustaz Farid apa, Ustaz-Ustaz lain pun semua. Masa dia kalau ada masalah, PM je Ustaz. Ada masalah, PM je Ustaz. Benarnya sekarang malah nak membalas orang benarnya. Tapi Ustaz pun beri tawaran, tanya tak tanya. Terima kasih banyak yang tidak terhingga lah kepada Ustaz-Ustaz yang mengajar tahun 3, Ustaz Rezman sendiri pun sempat mengajar, terima kasih mereka. Dan terima kasih juga berselit kepada Ustaz Mu'i, mengajar Mu'ad. Alhamdulillah. Dan itu sajalah. Kepada Mak Ayah tu, sebut belaka dah, ma'ruf lah tu. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, kalau dah ada dalam hati kita ni rasa kita ni dok layak, orang dok buh kita siapa-siapa, tak apa, dah percaya. Dah percaya benda-benda kita, orang lain dah percaya kita, dia berani. Di dalam tatahullu bisyuja'ah fahzafu nisfa amni uminiyatikum. Bolok sekali. Kalau dah kita ada keberanian tu, maka buanglah separuh cita-cita kita. Mana kata menuliskan kita berani lah. Berani bubur orang nak kata kita ni biasa, kita ni dok ayat apa pun tak ada cara tu. Kita usaha sekadar mampu kita. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada saudara Muaz di atas ucapan yang telah disampaikan.